Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya, Saudara Suzaidi, sebagai moderator pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini, masalah kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat yang mana boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan. Kesedaran sivik bermaksud rasa tanggungjawab yang lahir secara ikhlas dalam menjaga kepentingan awam demi kebaikan bersama. Pengetahuan sivik terdiri daripada maklumat dan idea asas yang pelajar harus mengetahui serta menggunakannya untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan produktif. Penguasaan kemahiran ini membolehkan pelajar membuat keputusan, menyelesaikan masalah, meningkatkan kesedaran sivik dan memberi sumbangan terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Justru itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini adalah membudayakan sivik dalam masyarakat. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah disiplin pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau, kerana warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli, yang merupakan Menteri Pendidikan Malaysia. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, sihat Alhamdulillah. Bagaimana dengan moderator majlis? Alhamdulillah, sihat juga. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Yang Ayu Berbaju Kurung, Saudari Alia, Jawatan Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaysia. Selamat datang, Saudari. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, Saudari Putri. Selamat datang juga buat Saudari. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya yang pertama, saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli. Apakah sebenarnya konsep pelaksanaan dalam bidang pendidikan bagi membudayakan sivik di sekolah? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada moderator majlis, iaitu Saudara Suzaidi, dan yang dihormati Cik Alia binti Muhammad Jais, selaku Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan seterusnya yang berbahagia Profesor Madya Putri Najiha binti Farizal, Bahasa Antarabangsa. Okey, baik. Untuk menjawab soalan yang diberikan, pendidikan sivik adalah penting untuk membentuk seorang warga negara yang mengetahui tentang hak, bertanggungjawab dan berakhlak mulia
bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global. Ketika saya dilantik oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir untuk menjadi Menteri Pendidikan, perkara utama yang sering Tun nasihatkan kepada saya ialah untuk menumpukan nilai-nilai murni kepada para pelajar. Tun berkata lagi kepada saya, sekarang ibu bapa sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu lagi untuk mendidik anak-anak mereka. Maka guru di sekolah terpaksa memainkan peranan tersebut bagi menggantikan ibu bapa. Alhamdulillah, pada Jun 2019, pendidikan sivik telah mula diperkenalkan semula di semua sekolah seluruh Malaysia. Program ini telah dirasmikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga, iaitu Datuk Syahaniza Syamsuddin. Segala modul, konsep dan pendekatan baharu telah dilaksanakan secara menyeluruh. Pendidikan sivik ini memberikan impak yang positif kepada pelajar yang sepatutnya lah kita teruskan lagi bagi sesi pembelajaran, kerana pendedahan yang diberikan adalah berkenaan tentang kebaikan. Sebagai contoh, kita untuk menerapkan lagi pendidikan sivik kepada para pelajar, kita sebagai pihak Kementerian Pelajaran akan menetapkan satu waktu untuk para pelajar, iaitu sebagai contoh, pelajar akan diajar betapa pentingnya sikap tolong-menolong antara sesama kita dan masyarakat. Dan bukan itu saja, anak-anak kita akan belajar integriti, amanah, rajin bekerja dan berdisiplin, serta membenci rasuah yang mana sekarang ni telah berleluasa lah dan salah guna kuasa. Dan saya juga ingin menekankan tentang bahayanya buli, yang mana pada masa sekarang ni kita baru-baru tengok terdapat satu video tular yang mana pelajar-pelajar di sekolah telah dibuli oleh beberapa rakan ataupun pelajar yang terawal. Jadi pentingnya saling menghormati perbezaan antara satu sama lain dan pentingnya memelihara perpaduan negara ini. Malah lebih daripada itu, mereka belajar mencintai tanah air sekaligus berfungsi sebagai seorang warga negara yang baik. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli atas rumusan yang menarik tadi. Selanjutnya, saya ingin mempersilakan salah seorang daripada panel kita untuk merumuskan mengenai ulasan Datuk Zulkifli sebentar tadi. Silakan mana-mana ahli panel yang ingin mengulas. Saudara moderator, izinkan saya memberikan sedikit pendapat mengenai ulasan Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan pendidikan sivik itu. Pada pendapat saya, permekasaan semula doktrin sivik yang dimulakan melalui sistem pendidikan seperti yang diulaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli tadi amatlah saya tertarik. Ini kerana langkah ini difikirkan sangat pragmatik kerana sistem pendidikan sahaja yang mampu membentuk acuan dan hala tuju rakyat. Sehubungan dengan perkara yang berkaitan, pemikiran dan sikap anak-anak yang masih di bangku sekolah mudah dibentuk. Seandainya betul cara didikan, nescaya betul jugalah hala tuju dan lanskap pemikiran rakyat. Apa yang menariknya, saya yakin bahawa aspek pengetahuan sivik hendaklah digabung jalinkan dalam subjek akademik bagi menjayakan satu kaedah yang lebih praktikal. Strategi tersebut amatlah relevan kerana membantu pelajar mempunyai elemen-elemen nilai murni. Oleh itu, rasa-rasanya isi kandungan kurikulum seperti dalam subjek bahasa dan kemanusiaan hendaklah wujud nilai penyerapan yang tinggi terhadap permekasaan sivik. Apabila usaha ini dapat memberikan
kesan yang mendalam di dalam jiwa dan sanubari murid, barulah lahir insan yang syumul, yang kaya dengan ilmu dan cakna dengan akal budi. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih kepada panel ketiga, iaitu Saudari Putri, di atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, Yang Berhormat Datuk Zulkifli ada menyatakan bahawa disiplin dan tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin tanpa tanggungjawab, dan tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dapat dibentuk. Justru itu, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Alia. Apakah contoh-contoh kes yang sering kali menjadi perbualan hangat serta hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah yang dapat dikaitkan dengan isu civic ini? Dipersilakan, Saudari. Terima kasih saudara moderator Suzaidi Sazali. Dan terima kasih juga kepada panel-panel lain, Yang Berhormat Datuk Zulkifli dan Encik Putri. Isu-isu yang sentiasa menjadi topik hangat dalam bidang guaman ini adalah seperti penyebaran berita palsu. Pembuangan sampah sarap juga salah satu antara isu yang menjadi topik hangat. Jika kita mau fokuskan perbincangan kita tentang isu penyebaran berita palsu ini, isu semasa kini iaitu COVID-19 juga menjadi perbualan hangat kerana penularan COVID-19 yang menggoncang dunia akibat daripada virus yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Pada 17 Januari lepas, tular di media sosial mengenai poster palsu yang memaparkan sebanyak 5,122 kes baharu COVID-19 yang direkodkan di dalam negara. Sedangkan angka yang sebenarnya ialah 3,339 kes. Seperti ini merupakan pengumuman yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah pada sidang media harian ketika itu. Daripada penyebaran poster palsu tersebut telah memberikan impak kepada masyarakat di mana ia dapat menimbulkan rasa kekeliruan serta kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Disebabkan itulah, timbulnya kejadian seperti panic buying yang mana individu serta ketua keluarga menyerbu pasaraya-pasaraya yang berdekatan untuk mendapatkan bekalan yang mencukupi seandainya pihak kerajaan mengumumkan perintah berkurung. Oleh sebab itu, civic ini sangat penting dalam setiap diri individu agar sentiasa cakna dan berhati-hati dalam berkongsi maklumat yang diterima oleh mereka. Lebih-lebih lagi isu yang serius seperti penularan COVID-19 ini. Bagi kes penyebaran berita palsu ini, hukuman yang biasa dan akan dikenakan bagi pesalah yang pertama kali menyebarkan berita palsu ini akan disabitkan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dan Seksyen 505B Kanon Keseksaan. Hukuman di bawah ini akan didenda sebanyak tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh kurang daripada 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tuntasnya di sini, saya ingin menegaskan bahawa undang-undang sedia ada sudah pun mencukupi. Apa yang diperlukan oleh kita pada ketika ini ialah kesedaran individu itu sendiri,
penerapan amalan civic dalam kehidupan harian kita. Apa yang boleh diterapkan di sini ialah seperti kita boleh mengadakan kempen kesedaran, amalan gotong royong, amalan rumah terbuka, saling menziarahi antara jiran sesama jiran untuk kita dapat memupuk semangat kejiranan serta melahirkan masyarakat yang beradab sopan serta mesra sesama masyarakat. Daripada aktiviti-aktiviti inilah kita akan mewujudkan sikap rasa hormat menghormati, beradab sopan dan bertolak ansur antara satu sama lain. Itu saja. Terima kasih kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Alia. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa kes penyebaran berita palsu semakin hari semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita. Ini jelas menunjukkan kurangnya pendedahan berkaitan civic di dalam diri yang semakin luntur. Pada pandangan Saudari Putri, sebagai orang lama di dalam bidang civic dan kemasyarakatan, apakah pandangan saudari mengenai mengapa berlakunya seseorang itu memiliki kesedaran civic yang bermasalah? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih saudara moderator. Sahabat-sahabat ahli panel yang dihormati, saya berani menegaskan di sini bahawa faktor prima yang membawa kepada kemerosotan kesedaran civic ini adalah disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai murni dalam diri masyarakat itu. Faktor tersebut disebabkan oleh manusia pada hari ini semakin hilang semangat setiakawan, kurang menghormati hak orang lain dan tidak menghargai hak dan kepentingan awam. Seperti yang kita boleh lihat, ramai di kalangan jiran kita mempunyai sifat kejiranan yang telah luput. Mereka lebih memilih untuk hidup secara bersendirian. Bak kata pepatah Melayu, ibarat enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Sehubungan dengan itu, rasa hormat terhadap orang lain semakin hilang. Justeru, pupuslah budaya tegur-menegur yang secara tradisinya menjadi tautan dalam kalangan masyarakat kita. Dengan sebenar-benarnya, anutan terhadap nilai kebenaran dan individualistik telah membentuk satu pola baru masyarakat yang hidup secara nafsi-nafsi. Kesudahannya, terbentuklah satu pola masyarakat yang bersikap anarkis, menggunting dalam lipatan dan menjadi duri dalam daging terhadap keharmonian masyarakat. Sekian sahaja, kembali kepada saudara moderator forum. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangkal lagi, semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan lagi akhlak pelajar pada masa kini. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tetapi, saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Adakah pendidikan civic ini akan didedahkan kepada pelajar prasekolah? Saya mempersilakan panel kita yang berhormat Datuk Zulkifli untuk memberikan sedikit ulasan. Dipersilakan, Datuk. Okey, terima kasih kepada moderator majlis. Okey, memandangkan Profesor Putri dan moderator telah memberikan pepatah, saya pun ingin juga untuk memberikan pepatah walaupun biasa kita dengar. Okay, baik, mengikut kata pepatah, meletur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, jadi bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan pendidikan civic, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak KPM telah menetapkan bagi anak-anak kita di prasekolah pula akan diajarkan pendidikan civic selama 30 minit. Dan dalam masa yang sama, pendidikan civic turut dilaksanakan dalam perhimpunan dan aktiviti co-curriculum. Bagi sekolah rendah dan sekolah menengah,
Pendidikan sivik dilaksanakan selama 1 jam pada minggu keempat setiap bulan dalam waktu mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral serta Sejarah. Sebagai contoh, kita mengambil waktu pembelajaran pada jam 10 pagi untuk persekolahan sesi pagi dan manakala sesi petang kita akan lakukan pada jam 4 petang. Kita cuba mengelakkan berlakunya pertambahan waktu yang kemudiannya menjadi beban kepada para guru dan murid. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan perincian pemetaan pendidikan sivik dan membangunkan modul exemplar pendidikan sivik, manual perhimpunan sekolah dan amalan nilai murni serta manual amalan pendidikan sivik dalam kurikulum untuk membantu guru melaksanakan pendidikan sivik seperti yang dihasratkan. Yang pasti, guru diberi ruang untuk melaksanakan secara kreatif mengikut keperluan dan kesesuaian. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahawa pihak sekolah perlu menyediakan 1 jam ataupun 30 minit untuk diberikan kepada pendedahan kepada para pelajar berkaitan tentang sivik pada setiap bulan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian. Begitu hebat kata-kata dan pendapat yang diutarakan oleh Yang Berhormat Datuk Zulkifli sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita memperdengarkan pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada pendapat saya, penerapan sivik ini perlu diterapkan oleh ibu bapa sejak kecil lagi. Di mana semasa usia kecil inilah kita perlu mencorak sikap anak-anak dengan nilai-nilai murni serta akhlak yang baik supaya dapat menerapkan dan membudayakan kesedaran sivik dalam diri anak-anak sejak azali lagi. Seperti ungkapan, anak seperti kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Jika pendedahan sivik ini dipupuk oleh ibu bapa sejak kecil lagi, apabila anak-anak mula memasuki alam persekolahan, mereka sudah sedia wujud akan nilai asas yang positif seperti hormat menghormati, beradab sopan dan bertolak ansur antara satu sama lain. Nilai positif inilah yang kita mahukan dalam setiap diri individu. Akan tetapi jika kita lihat di manakah silapnya hingga pada zaman negara yang sedang mengorak langkah ke arah negara maju, fenomena-fenomena seperti membuang sampah merata-rata, tidak prihatin terhadap masyarakat sekeliling dan berlakunya vandalism malah kurangnya budi pekerti serta rendah diri dalam diri individu. Perkara ini memperlihatkan betapa rendahnya kesedaran sivik dalam masyarakat kita sehingga ianya masih berleluasa dan masih dapat kita lihat di mana-mana saja. Sehingga kan pada hari ini dan ketika ini juga kita sangat bangga dengan kita punya pencapaian di mana dengan mengatakan bahawa negara kita telah maju dan pesat membangun seiring dengan era globalisasi. Namun, tanpa kita sedari, kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat Malaysia begitu rendah dan semakin luntur dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa
jika kita ingin melihat kesedaran sivik subur dalam masyarakat kita, maka ibu bapalah yang perlu memainkan peranan utama dalam usaha membudayakan sivik dalam masyarakat, membudayakan sivik dalam diri anak-anak. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekian, itu saja pendapat daripada saya. Saudara moderator, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan Cik Alia. Bagi pendapat saya, antara usaha lain yang boleh membentuk masyarakat mempunyai kesedaran sivik yang tinggi adalah melalui penguatkuasaan amalan sivik dalam kalangan masyarakat umum. Kebertanggungjawaban ini amatlah perlu kerana masyarakat umum juga mempunyai tanggungjawab terhadap kepentingan awam dan negara. Tanpa penegasan dan penguatkuasaan, individu lebih percaya bahawa mengamalkan nilai-nilai murni bukanlah sesuatu perkara yang wajib. Sebaliknya, sebagai imej peribadi sahaja. Apabila lunturnya perasaan bertanggungjawab ini, individu berasa bebas untuk melakukan apa sahaja termasuk menjejaskan kepentingan awam. Oleh hal yang demikian, beberapa aspek dalam amalan sivik seperti bertanggungjawab, ketulusan dan menghormati hak asasi harus dijadikan terma dalam undang-undang. Sudah tiba masanya rakyat Malaysia digemblengkan komitmen mereka dalam memaksimumkan amalan sivik. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua dan ketiga sebentar tadi. Persoalan yang terakhir untuk forum kita kali ini, saya akan tujukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Zulkifli. Apakah bentuk bantuan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam membantu membudayakan sivik di peringkat sekolah maupun kepada masyarakat? Dipersilakan, Datuk. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada moderator majlis. Okey, beberapa pihak swasta juga telah tampil untuk membantu mempromosikan nilai-nilai sivik yang diajarkan di sekolah agar dapat dipromosikan di luar sekolah. Sebagai contoh, iklan-iklan dan papan-papan tanda dan serta PSA akan dihasilkan oleh pihak-pihak swasta demi kegunaan bersama-sama dengan KPM, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, untuk menyebarluaskan pendidikan sivik ini. Di samping itu, nilai-nilai sivik ini dapat juga kita lihat melalui televisyen atau contoh daripada lakonan drama-drama yang ada di Malaysia ni lah. Tak kisah drama Melayu ke, drama orang putih pula, drama Eropah ke, drama Korea ke, mana yang baik kita boleh ikutlah. Maka secara tidak langsung dapat menerapkan contoh nilai sivik kepada para penonton. Jadi, sudah jelas lagi kan bersuluh, harapan saya iaitu untuk menyedarkan masyarakat bahawa pendidikan sivik bukan menjadi tugas sekolah semata-mata, tetapi semua pihak perlu mendukungnya secara bersama. Keterlibatan masyarakat dalam menjayakan pembudayaan kesedaran sivik ini amatlah penting bagi merealisasikan hasrat murni kerajaan. Dari pendekatan ini, kita mensasarkan agar majoriti rakyat Malaysia yang berjiwa dan berminda sivik dapat dilahirkan menjelang tahun 2030. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat
adalah satu perkara yang sangat penting. Ia kerana dengan adanya kesedaran sivik, setiap masyarakat akan hidup dalam keadaan yang lebih tenang dan sempurna. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap masyarakat. Yang pasti, kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justru itu, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, setiap masyarakat haruslah bersama-sama memupuk kesedaran sivik di dalam diri serta menyebarkan amalan-amalan yang baik kepada setiap masyarakat agar ianya menjadi kebiasaan. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Sebelum kita menunding jari kepada mana-mana pihak, eloklah kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun lagi yang berbunyi, tuailah padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum kita pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Moderator dan Profesor Madia Putri Najihah serta Penggembala Nur Alia Mujaiz. Terima kasih semua.